لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, sihat semuanya ni. Alhamdulillah. Okey, terus ni makan gelap tak tahu. Betul? Tak tidur nanti. Okey ya. Saya tengok saya gelap. Tak mata saya ni tak suka gelap-gelap. Itu memang tak ada tanya. Dan itu ada. Saya tak suka gelap. Sabut sini gelap. Okey, hari ni kita nak sama macam hari ni sama. Ini. Sama sekali. 385. Okey, bincang tentang apa? Peperangan Nahawai. Masih ni, nanti bincang tentang peperangan Nahawai. Baik, kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan peperangan Nahawai. Sebab hari itu kita berhenti, kita bincang tentang pemutusan Panglima ke kemah ataupun ke bilik tempat musuh bagi berunding tentang inilah siapa mereka keluar daripada bilik itu, tapi masalah keluar. Pada hari berapa dalam perang itu? Ya, bukan dengan sikit. Tapi gambarnya agaknya gelap. Tak, gambarnya macam tak, gelap-gelap. Connection. Boleh.
An-Nu'man bermusyawarah dengan para senior pasukan. Jadi bila peperangan ni dia tidak sampai ke penghujungnya, tak ada jalan keluar, maka berlakulah mesyuarat antara An-Nu'man. An-Nu'man jangan lupa dia tu panglima yang tertinggi dalam peperangan ini. Setelah pengepungan ini berlarut-larut, An-Nu'man mengumpulkan para pemimpin pasukan untuk merundingkan bagaimana cara menghadapi musuh mereka agar dapat bertemu di medan peperangan dalam satu tempat dan mereka tidak dapat berlari ke dinding. Masalahnya sekarang ni pihak musuh tu dia bila dia keluar masuk, kan? Dah perang sikit-sikit terus dia masuk, perang sikit masuk. Jadi macam kita tak ada penghujung kan, dia bila nak game macam tu kan ada. So sekarang ni kita nak buat musuh tu dia tak main cap-cap. Dia keluar perang habis macam tu. Sebab kalau asyik keluar masuk, di situ tidak ada jalan keluarnya. Baik, jadi pertama kali yang berbicara adalah Amr bin Salamah. Ketika itu usianya paling muda. Ini Amr bin Salamah ni adalah antara pemimpin tentera yang paling muda, dan dia pun mengusulkan dengan satu cadangan. Dia kata begini, sesungguhnya berlindung dan tetap bertahan di benteng itu akan lebih berbahaya bagi diri mereka dan lebih menjaga keutuhan tentera kaum muslimin. Apa maksudnya kat situ? Liza, apa maksudnya? Kenapa keluar suara kartun? Apa maksudnya? Kurang pasti, okay, talian hayat Cik Ya, silakan. Ustaz. Bingung ya. Kak Syah ada Kak Syah? Apa yang Kak Syah faham daripada usulan Amr bin Salamah? Apa maksud dia? Sesungguhnya berlindung dan bertahan di benteng itu akan lebih bahaya dari bagi diri mereka. Maknanya apa? Nak setuju. Kakak ada tak? Tak ada juga. Kakak kembar tak? Baik kakak kembar. Mungkin dia kembar. Tapi kakak kembar Dia ready. Kakak kembar. Satu apa tu kakak? Kak Lena.
Because kamu yang Kak Dia. Mana kakak ni? Di kakak lagi. Saya tukar lagi. Kak Dia dan Kak Dia. Apa ni? Saya cakap. mungkin sebab Amru bin Salamah is still young that time. That's why the defense down there it is dangerous lah to have the benteng dekat to defend themselves down there. Jadi sebab apa kena mengenai dengan dia muda? Because dia still kalau selalu muda they are quite inexperienced, right? Oh, dia agak inexperienced. Maknanya mereka dia ni sebab dia tak berapa berpengalaman dalam peperangan, maka pendapat dia tu agak longgar untuk diterima pakai. Okey. Ada yang lain dipakai? Kak Ram ada yang cakap apa? Kenapa kau? Sudah? Okey. Pendapat ke pengalaman? Tahu ada Kak Ram Sebab dari segi dia punya explanation sesungguhnya Glindu tak mengambil pengaruh dari Glindu. Maksudnya dia berdapat kalau musuh ni masih lagi dalam benteng tu, bahaya untuk mereka. Okey, lagi seterusnya. Jadi fikiran dia kalau kita tentera muslim yang bertahan ni, yang bertahan ni lebih selamat. Betul, itu sebenarnya. Maknanya Amal bin Salamah ni kata tak apalah dia orang kat dalam tu. Kita ikut bahasa kita lah. Dia api lah, dia kat dalam tu lah. Kita duduk sini diam-diam semua macam tu. Kalau guna bahasa kita. Kita kat sini tengok kedau. Dia kat dalam lah, dia kat dalam. Okey, maknanya selamat untuk kita. Selamat untuk kita. Dia kat dalam tu, dia boleh sampai bila dia boleh bertahan. Itu maksudnya sampai bila dia boleh bertahan, dia orang tu kat dalam tu. Akhirnya dia mati juga. Itu maksudnya. Jadi apa yang Salamah dia kata, tak masalah. Kita tak perlu buat apa-apa. Ini pendapat dia. Okay? Yang mana kalau kita lihat di sini, seluruh kaum muslimin menolak usulan itu. Maknanya takkan kita nak biarkan kan? Kita mesti, we must do something lah. Takkan kita nak duduk tunggu dulu lah sampai bila kan macam tu. Jadi kat sini, mereka ni semua tolak usulan yang diberikan oleh Amr bin Salamah itu tadi. Dengan berkata, kita sangat yakin agama kita pasti menang. Jadi tentera muslimin memang confident kita akan menang. Diorang keluar ke, diorang tak keluar ke, dia nak kat dalam tu apa, kita yakin kita akan menang. Cuma dari sini kita akan mendapatkan janji Allah, itu betul. Tapi maknanya di mana usaha kita untuk mendapatkan kemenangan itu? Di mana usaha kita untuk mendapatkan kemenangan itu? Dan sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita nak duduk bertawakal saja? Sebab tu ramai yang menolak usulan Amr bin Salamah itu tadi. So kat sini kita nak kata kita kena buatlah sesuatu supaya peperangan ini dapat dihentikan dengan cepat. Keputusan di akhirnya siapa yang menang, siapa yang kalah juga dapat diputuskan. Kalau kita nak duduk sini lama-lama, memang tidak ada penghujungnya. Okey, baik, seterusnya kita lihat kat situ. Setelah itu, Amr bin Ma'adi Kari pun berkata, mari kita serbu mereka dan jangan takut terhadap mereka. Tetapi mereka juga menolak usulan ini dan berkata, sesungguhnya kita akan berhadapan dengan dinding-dinding dan ini akan membantu mereka. Jadi pendapat Amr bin Ma'adi Kari yang kata kita terus sajalah serbukan dinding mereka kan, tak payah nak fikir macam-macam, tak perlu nak tunggu mereka keluar, kita bagi je dekat mereka. Maka sebab itu di sini kita pun tak bolehlah nak tergopoh kapal kan, terus pergi untuk serang tentera musuh. Bimbang nanti mereka di sana pun ada strategi peperangan yang tidak kita ketahui. Baik, sampailah kepada Tulaiha al-Asadi. Tulaiha al-Asadi, dia memberikan usulan. Dia kata apa? Kedua pendapat tadi tak tepat. Tiba-tiba keluar
kata ni dua-dua ni tak tepat pendapat ni. Tak tepat pendapat ni. Yang mana dia kata, menurutku kita harus memutus sekelompok pasukan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Ketika kelompok kecil ini diserbu musuh, maka mereka seolah-olah kalah melarikan diri menuju pasukan kita. Di saat mereka mengejar pasukan kecil yang berlari ke kita, maka hendaklah kita dan seluruh pasukan menunjukkan seolah-olah kita benar-benar kalah dan berlari mundur ke belakang. Setelah mereka yakin akan kekalahan kita, pasti mereka akan bersemangat untuk mengejar dan keluar dari bintik secara keseluruhan. Ketika itulah kita berbalik menyerang mereka hingga Allah menentukan siapa pemenangnya kelak. Maka seluruhnya merasa bahawa idea ini adalah yang terbaik. Macam mana? Okey ke idea? Oh, semua pun setuju je kat sini? InsyaAllah. Tak ada yang nak makan. Cia nak makan dia. Ke ada pendapat di kalangan kita kat sini? Oh, Kak Zah ada pendapat Kak Zah? Tak ada? Kak Has ada Kak Has? Setuju ke? Setuju pun ya? Setuju lah. Betul, setuju belakang semua ni? Aduh, macam kuih tak cetak satu sama-sama Tidak ada kepelbahan yang berdapat ya? InsyaAllah. Betul, tak ada. Cik Salimah nak cakap apa Cik Salimah? Tak ada, sama setuju aja. Setuju dengan kelaihan? Setuju? Kenapa setuju tak nak? Oh, nampak dia punya emosi. Nampak dia punya cases. Nampak dia punya macam mengalah, okey. Macam lah. Sebenarnya idea dia lebih besar. Sebab dia kalau jangan semua group diserap. Ataupun kalau kita tunggu-tunggu, maka kita menunjukkan kepada mereka sikit-sikit kita kalah. Jadi kita attract orang keluar daripada dinding tu semua. Bila keluar, serang balik. Betul lah tu. Selalu tak payah belajar. Kak orang dah belajar, Alhamdulillah. Taklah mudah kerja saya. Saya pun tak pernah nak bersuara sangat. So saya tak pernah kuat. Tapi mic dah kuat, Alhamdulillah. Bagus. Bagi kepentingan mic saya. Sebab kalau mengajar tak ada problem susah juga sebenarnya. Sebab suara kita naga. Kalau kita tak berapa badan tak kuat, suara kita tak boleh nak kuat. Apa tadi? Dia macam satu taktik lah kan. Sekarang ni kita nak bagi tentera pihak musuh semua keluar. Jadi dia tak main cap-cap tadi kan, keluar masuk ni dah berhari-hari dah dia keluar masuk. Terus sekarang kita nak mereka semua keluar. Jadi kita kena bagi satu keyakinan kepada pihak musuh yang kita ni seolah-olah kalah. Jadi bila mereka nampak kita ni macam kalah kan, itu yang buat, oh dia dah kalah. Jadi dia macam ada confident yang mereka akan menang. So semua akan keluar. Bila semua keluar, berperang. Padahal ada lagi tentera muslimin tengah ceka. Kita akan tunggu kan. Kalau mereka semua keluar, kita akan serang balas secara keseluruhannya. Baik, An-Nu'man, lihat muka surat yang berikutnya di sini. An-Nu'man segera memerintahkan Al-Qa'qa' bin Amr Al-Thaqafi bergerak membawa pasukannya untuk mengepung musuh dan berlari mundur jika musuh datang menyerang. Jadi idea tadi kita guna pakai. Okay, that's why An-Nu'man dia suruh Al-Qa'qa' tadi pergi bawa beberapa orang tentera ini, bukan beberapa lah, ramai tentera ini untuk pergi ke depan. Bila pergi ke depan, di situ untuk memperlihat kepada pihak musuh kita ni nak serang mereka. Okey, baik. Tatkala musuh keluar dari bintik
menyerbu mereka. Al-Qaqqa berlari mundur dengan seluruh prajuritnya. Okey, jadi nampak dekat situ mereka pun bila nampak musuh ni dah keluar, Al-Qaqqa tu yang merupakan pimpinan tentera yang orang kata yang demo ni yang nak buat taktik tadi kan, mereka pun lari mundur ke belakang dengan seluruh prajuritnya. Dia masih terus mundur ke belakang. Kesempatan ini tidak disia-siakan pihak lawan, iaitu pihak musuh. Mereka segera keluar dari bintik sebagaimana yang diprediksikan, sebagaimana yang diramalkan Tulaiha tadi. Mereka dengan semangat terus mengejar seraya meneriakkan kejar, kejar, macam tu kan. So bila yang tentera musuh ni kata begitu kan, yang dekat dalam bintik ni rasa macam ada satu kekuatan yang tentera muslim ni dalam keadaan yang kalah. Okey, jadi bila dah guna teriak macam tu kan, akhirnya seluruh pasukan musuh keluar dari bintik dan memburu kaum muslimin hingga tidak tersisa di bintik kecuali para penjaga pintu. Jadi maknanya dekat bintik musuh ni dah tak ada satu pun yang menjadi orang sembunyi kat dalam tu. Yang ada cuma yang jaga pintu bintik tu saja. Maknanya kita dah berjaya keluarkan seluruh pasukan tentera musuh itu daripada bintik. Kemudian di sini yang kita lihat apa yang An-Nu'man buat. An-Nu'man siapa sekali lagi saya tanya? Panglima tentera yang paling tinggi untuk kaum muslimin. Jadi An-Nu'man dia pun bersiap-siap dengan pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumaat. Seluruh pasukan telah bersiap-siap untuk menyerbu. Namun An-Nu'man menahan mereka hingga matahari tergelincir. Macam mana tu? Angin berhembus dan kemenangan yang dijanjikan Allah datang, sebagaimana yang dulu pernah diperbuat Rasulullah SAW. Pasukan masih terus bersikeras menyerbu musuh, namun An-Nu'man masih tetap bertahan. Dan An-Nu'man terkenal sebagai seorang yang berpendirian teguh. Jadi An-Nu'man ni dia tak bagi lagi tau tentera dia untuk serang balas. An-Nu'man kata tunggu lagi, tunggu. Padahal tentera musuh semuanya dah keluar. Jadi kita lihat di sini, tepat ketika matahari tergelincir, mereka melaksanakan solat. Solat apa ni? Matahari kalau dah tergelincir tu apa? Asar. Jumaat. Jumaat solat matahari tergelincir. Asar. Bukan maghrib. Apa ketawa? Macam mana? Kalau malam isyak. Tergelincir ni terbenam ke? Tak, sebenarnya tergelincir ni terbenam sama ke tak? Sama. Kalau gitu asal dah terbenam belum? Kenapa dia asal ni? Zuhur pula. Tergelincir dia tengah menurut. Tergelincir tengah menurut. Apa dia? Tergelincir tu terbenam. Mungkin dia tengah ada tinggi. Zuhur, right? Zuhur is the Zuhur. I mean,
tengah hari dia nak zuhur. Coba lepas dia kali boleh. Lagi panggil. Terlucu ni ke mana? Segitu Bukan 5, dia pukul 5 pula. Okay, tak apalah, tinggalkan saja. Saya pun bimbang keluar salah waktu sebab dia pun tak cakap nanti. Tak apa, tinggalkan saja. Tahu aku saja. Sebab dia pun tak sebutkan secara tepat salah apa di situ. Selain itu, segera dia menaiki kudanya, baru kali dia memeriksa pasukannya sambil menasihati mereka untuk selalu bersabar. Jika terdengar takbir pertama yang dia kumandangkan, maka hendaklah mereka menyiapkan diri. Jika takbir kedua dikumandangkan, tidak satu pun dari pasukan kecuali telah menyiapkan diri dengan persenjataan masing-masing. Dan jika takbir ketiga telah dikumandangkan, maka seluruh pasukan harus bergerak menyerang. Setelah menginstruksikan hari ini, dia kembali ke posisinya. Jadi kita ada 3 takbir. Lepas solat tu, Nu'man kata kita akan dia akan lakukan 3 kali takbir. Takbir yang pertama untuk apa? Get ready. Okey. Takbir kedua get ready juga. Senjata. Oh, dah pegang senjata. Okey. Pegang senjata. Seterusnya yang takbir yang ketiga selang. Okey. Takbir yang ketiga keluar pergi berperang. Baik, di sisi lain, tentera Parsi telah menyiapkan pasukan yang besar dengan baik, dengan satu barisan yang tidak pernah terlihat sebelumnya, yang mana mereka dirantai dengan rantai besi agar tidak dapat melarikan diri dari medan pertempuran ataupun menghindar. Diorang ni suka suka rantai tentera dia. Kenapa dia buat gitu tak nak bagi lari. Maknanya mati-mati lah, kena lawan. Tak baik lah. Tak baik buat gitu. Okey, baik, pertempuran berkecamuk. Kemudian An-Nu'man bin Muqarrin bertakbir sekali. Kini baru praktikalnya, tadi dia punya teorinya. Kemudian An-Nu'man bin Muqarrin bertakbir sekali dan mengibarkan panjinya. Maka pasukan pun mulai bersiap-siap. Takbir kedua diteriakkannya dan pasukan semakin bersiap. Ketika takbir ketiga dikumandangkan, maka seluruh pasukan menyerbu musuh. Sementara panji yang dikibarkan An-Nu'man berkibar-kibar di atas kudanya, laksana panji yang siap untuk menghabisi musuh. Ketika kedua pasukan ini bertemu, gemeruncing pedang yang beradu tak dapat dihindari lagi. Tingginya bahasa. Faham tak? Apa maknanya? Ting 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 ting. Bunyi kemudian ting 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 ting. Dia di-start kan macam mana bunyi dia. Pertempuran berkobar hebat yang belum pernah terdengar seperti ini sebelumnya. Begitu banyak mayat-mayat kaum musyrikin yang mati bergelimpangan antara tergelincirnya matahari hingga malam hari datang, yang membuat permukaan bumi bersimbah darah dan menjadi licin. Banyak kuda-kuda yang tergelincir kerananya, dan bahkan dikatakan bahawa kuda panglima kaum muslimin An-Nu'man bin Muqarrin tergelincir dan jatuh yang membuat dirinya terlempar dari kuda tersebut. Ketika itulah salah satu anak panah musuh berhasil menembus lambungnya hingga menewaskannya. An-Nu'man mati syahid. An-Nu'man mati syahid di situ. Tidak ada yang mengetahuinya. Jadi tak ada orang yang tahu. Waktu itu dia mati syahid. Ini panglima tentera yang tertinggi kecuali saudaranya Suwaid. Dan ada yang mengatakan Nu'aim.
Suhaib menutup wajahnya dan menyembunyikan jenazahnya. Selanjutnya dia menyerahkan panci kepada Huzaifah bin Al-Yaman untuk menggantikan posisinya. Dia menyuruh agar berita kematian An-Nu'man dirahsiakan hingga peperangan selesai agar tidak mempengaruhi semangat bertempur pasukan. Okey, jadi itu tujuannya lah, disembunyikan jenazah Al-Nu'man, kemudian tapi dia tetap berikan panci tu, bendera tu kepada yang akan meneruskan pimpinan tentera tu, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman. Sebab dia tak naklah nanti kalau tentera muslimin dapat tahu panglima tertinggi ni dah tewas, mereka akan kendor semangatnya kan, dapat semangat lemah kan. Dia macam macam mana ni kita punya panglima dah syahid, so sekarang nak buat apa? Jadi itu dia tak nak menggugat ke semangat yang ada pada tentera muslimin. Baik, seterusnya. Ketika malam menjelang, kaum musyrikin kalah dan berlari kocar kacir dikejar tentera muslimin. Adapun tentera kafir telah merangkai 30,000 pasukannya. Ramai, bukan 3,000 tau, 30,000. Dengan rantai besi dan telah menggali parit yang mengelilingi mereka. Dia bukan setakat rantai, tapi diorang gali parit dekat kanan kiri supaya memang tak boleh lari kan. Mati-mati kena lawan dekat situ sampailah semuanya mati. That's why kalau lari ke belakang jatuh dalam parit ni kan. Baik, ketika malam menjelang seluruhnya terperosok, okay? Maka ketika mereka melarikan diri, seluruhnya terperosok ke dalam parit yang mereka gali sendiri. Diperkirakan lebih dari 100,000 orang tewas di tempat ini. Jumlah ini tidak termasuk jumlah yang terbunuh di medan pertempuran lain. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali mereka yang melarikan diri. Okey, baik, seterusnya. Kondisi Umar ketika pertempuran ini terjadi. Ketika pertempuran sedang berkecamuk di Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab terus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah siang malam. Jadi Umar ni di dekat Madinah ni dia banyak berdoa untuk keselamatan, untuk kemenangan kaum muslimin di Nahrawan. Sementara berita mengenai jalan yang pertempuran datang terlambat kepadanya. Ketika seseorang dari kaum muslimin berjalan keluar Madinah, tiba-tiba dia melihat seseorang menunggang kuda datang. Jadi ada seorang ni dekat Madinah berlaku. Ada seorang di kalangan kaum muslimin ni, dia keluar jalan dekat depan pintu Madinah ni. Kemudian dia nampak ada seorang penunggang kuda ni datang. Okey, jadi dia segera menghampirinya bertanya, dari mana datang kamu? Kan orang ni tanya, dari Nahrawan. Lelaki itu pun kembali bertanya, bagaimana keadaan tentera Islam? Dia menjawab, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Panglima tertinggi tewas terbunuh dan kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Setelah itu penunggang kuda tadi pergi meninggalkannya dan dia terus berjalan memasuki kota Madinah dan menyampaikan berita ini. Maka berita tersebut tersebar di seluruh penduduk Madinah hingga akhirnya sampailah ke telinga Amirul Mukminin. Jadi maknanya yang naik kuda ni tak pergi jumpa dengan Umar. Patutnya kebiasaannya bila berita sampai, mereka pergi kepada Umar terlebih dahulu. Jadi Umar ni dapat lambat kan, sampai ke telinga Umar lambat. Dia dulu tak ada WhatsApp, dia nak sampai susah sikit. Kalau tak, dia dah sampai dah berita tu. Seterusnya kita kata ketika Umar menemuinya dan menanyakan tentang sumber berita ini, dia katakan bahawa dia mendengarnya dari seorang penunggang kuda. Dan Umar berkata, tetapi yang penunggang kuda ni, tetapi dia tidak pernah datang kepada aku. Penunggang kuda ni tak datang kepada aku. Jadi Umar pun kata apa? Sesungguhnya penunggang kuda itu adalah jin yang bertindak sebagai pembawa berita. Macam mana? Betul?
Mungkin jin takut dengan Umar, tapi jin ni naik kuda tau. Dia nampak macam panglima perang. Kenapa pula dia nak takut dengan Umar? Bukan dia buat salah pun. Macam mana? Tapi kita boleh terima cerita ni yang bahawa berita tu adalah jin. Kalau saya cerita, percaya ke tak? Kalau saya cerita tadi ada jin datang ada jin kat depan tu. Dia kata kelas Ustazah Sakinah batal. Semua dah duduk ni, percaya? Tak percaya? Pedek lah. Mana jin pula tiba-tiba datang ni. Tapi sekarang ni Umar beritahu kan? Umar beritahu. Umar kata penunggang kuda tu adalah jin yang bertindak sebagai pembawa berita. Dia kata Umar ni kita percaya lah kan? Sebab dia sifar. Dia sifar lah kan? Maknanya bukan satu perkara yang kita kata mustahil itu berlaku. Sebab Nabi SAW pun pernah ada jin datang pada Nabi. Jin datang pada Nabi yang berbentuk manusia ni. Nabi cerita bila kita panggil Nabi Lailatul Jin, malam jin. Kisah. Kalau kita baca dalam kitab Sahih Muslim, ada diriwayatkan tentang kisah Lailatul Jin, malam jin. Kenapa dia panggil malam jin? Sebab Nabi seolah-olah digambarkan Nabi tu kena culik dengan jin. Malam tu Nabi hilang. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata ceritakan dalam hadis ni, dia kata kita semua cari Nabi tak tahu Nabi pergi mana kan. Jadi dia kata malam tu adalah malam yang paling sedih untuk kami semua. Sebab mereka ingatkan Nabi dah kena culik oleh pihak musuh kan. Sebab pada masa tu Nabi ni ramai musuh yang nak bunuh Nabi. Jadi kemungkinan Nabi diculik ataupun Nabi dibunuh amat besar oleh pihak musuh. So Abdullah bin Mas'ud pun dia kata apa? Kami cari Nabi seluruh tak jumpa. Sampai waktu subuh mereka nampak Nabi keluar daripada satu lorong ni. Nabi keluar dari satu lorong ni. Jadi Abdullah bin Mas'ud nampak Nabi keluar. Dia kata, Rasulullah keluar ni dalam keadaan yang selamat. Tak ada apa pun yang berlaku kepada Nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ingatlah kamu ni dah kena tangkap dengan musuh, dah kena bunuh kan. Kami begitu sedih sebab Tuhan tak pulang, tak kembali. Jadi Nabi kata apa? Malam tadi ada pendakwah di kalangan jin yang datang jemput aku, minta aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi maknanya ini peristiwa di mana di kalangan pendakwah jin ni minta Nabi ajar mereka tentang ayat Al-Quran. Dan Nabi bawa Abdullah bin Mas'ud ni tunjuk dekat tempat yang mana semalam Nabi duduk dengan mereka. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata apa? Kami nampak ada bekas unggun api dekat tempat itu. Ada tempat yang orang sedang duduk berhimpun lah dekat tempat kan. Yang tunjuk jelas memang ada bekasnya. Maksudnya tempat kawasan yang dah ditinggalkan orang yang duduk dekat situ. Jadi Nabi pun ceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, mereka ni di kalangan jin ni tanya aku, wahai Rasulullah, beritahu kepada kami apa bekalan kami. Bekalan maksudnya makanan. Apa makanan kami? Di sini kita dapat tahu makanan jin tu. Jadi Nabi kata apa? Ini makanan untuk jin Islam. Jin ni untuk kalian ialah makanan yang mana tulang belulang yang disembelih dengan nama Allah. Juga bekas-bekas kotoran yang daripada nama Allah tadi lah kan. So ada dua makanan ini. Yang mana Nabi kata apa kepada Abdullah bin Mas'ud? Jangan beristinja
jangan ceboklah dia, guna dua. Kerana itu adalah makanan saudara kalian. Nabi guna perkataan saudara kalian sebab saudara semuslim, sama Islam. Okay, jadi kita jangan ganggu makanan jin. Dan pulang-pulang kita makan ayam ke kan. Okay? Jangan kita ganggu makanan tu. Atau kita nampak ada tulang-tulang dekat tong sampah ke apa kan. Jangan ganggu, biarkan saja. Jangan kita letak najis ke apa kan. Macam sengaja kan, dah tahu kan ni makanan jin ni letak najis. Jangan masuk hati sangat lah. Dah tentu tu tak makan tulang. Tapi kita pun makan tulang. Gigit kan. Sedap kan. Bukan tu, maksud saya bukan sup tulang merah tu. Lapar pula saya ni. Bukan sup tulang merah tu. Tak ada tu makan ayam kan, mesti gigit kan. Ada tulang-tulang kan sampai naik juga. Saya suka makan kaki ayam ke apa kan, gigit tu kan. Tu tak apalah, tapi nanti lepas tu bekasnya tu buang elok-elok lah. Tapi saya selalu masukkan dekat dalam sampah lah. Takut tiba-tiba malam bunyi. Itu bongkar kan. Tapi itulah apa-apa yang kita makan yang maknanya halal. Bekas-bekas makanan yang halal tu jin makan. Dia macam tu kan. So kalau KFC pun jin makan juga. Tapi ayam dah mahal sekarang ni. Ayam dah habis ke? Sempat beli ayam. Soalnya tiba-tiba sempat beli ayam. Ayam mahal sekarang ni. Okey, baiklah sudah tinggalkan kita jin tu lah. Yang saya nak kata ni, ada jin di kalangan Islam. Okey, yang kita tak nafikan jin yang penunggang kuda tu kan, yang Umar kata tu di kalangan jin Islam. Yang boleh datang memberikan maklumat dan kemungkinan besar ada jin yang ikut serta dalam peperangan. Yang kita tak nampak kan, jin ada sebab ada di kalangan jin Islam, jin Muslim yang hidup pada waktu itu dan mereka tak turut serta dalam peperangan. Allah tidak tahu, mungkin di kalangan jin yang mengikuti peperangan tersebut yang terselamat dalam peperangan itu dan akhirnya menyampaikan maklumat kepada penduduk Madinah tentang kemenangan. Okey, baik, seterusnya berita kemenangan. Al-Hudzaifah segera mengirimkan 1/5 dari rampasan perang berikut para tawanan wanita bersama As-Sa'ib bin Al-Aqra. Sedangkan berita kemenangan ini telah dibawa sebelumnya oleh Tariq bin Sahab. Umar menanyakan perihal pasukan Islam yang terbunuh, namun dirinya tidak dapat menginformasikan pasukan yang terbunuh kecuali setelah kedatangan utusan Hudzaifah yang membawa harta rampasan perang dengan rinci. Ketika Umar mendengar kematian An-Nu'man bin Muqallid, beliau menangis, kemudian kembali menanyakan kepada As-Sa'ib orang-orang yang terbunuh. As-Sa'ib memberitahukan nama-nama mereka satu persatu, khususnya para senior sahabat dan para petinggi pasukan. Setelah itu Umar berkata, masih ramai lagi korban yang tidak dikenal Amirul Mukminin. Umar menangis mendengarnya dan berkata, apa ruginya bagi mereka jika Amirul Mukminin tidak mengenal mereka, tetapi Allah pasti mengenal mereka dan telah memuliakan mereka dengan mendapatkan mati syahid. Apa faedahnya bagi mereka jika Umar mengenal mereka? Setelah itu Umar memerintahkan harta rampasan untuk dibahagi-bahagikan sebagaimana biasanya. Baik, di sini ada pendapat Ibn Asakir yang mana berkata Abu Al-Husayn Muhammad bin Ahmad Al-Warraq menyebutkan bahawa Tulaiha An-Nu'man bin Muqarrib dan Amr bin Ma'tikari Az-Zubaydi tewas dalam pertempuran Nahawan pada tahun 21 Hijrah tersebut. Ini semua di kalangan mereka di kalangan sahabat Nabi. Tulaiha Al-Asadi siapa? Yang apa?
Buat sikit. Yang bagi instruction, tapi asalnya dia siapa? Kakak nak jumpa lagi. Siapa? Liza? Banyak kali Liza sebut. Dia yang mengaku Nabi. Maknanya tengok orang yang mengaku Nabi ni akhirnya mati syahid. Masya Allah. Ini taubat yang baik. Dia pernah buat apa ni? Syair tentang burung merpati saya. Untuk lawan dengan ayat Al-Quran, Tulayahan. Tetapi Alhamdulillah, kan, setelah dia bertaubat kepada Allah, turut dalam peperangan, akhirnya menjadi orang yang mati syahid. Dan Tulayahan ni, saya nak kata dia ni orang yang dah murtad sejak zaman Nabi dia. Maknanya lama, maksudnya peristiwa yang berlaku sejak zaman Nabi lagi. Nabi hidup, waktu Nabi hidup tu dia dah murtad. Dia dah mengaku dirinya sebagai Nabi. Sampailah Nabi SAW wafat, kemudian barulah dia bertindak, dia mengaku secara terang-terangan dia sebagai seorang Nabi. Ini Tulayahan. Tapi kemudian akhirnya pada zaman Abu Bakar dia bertaubat, dia melarikan diri ke Syam, dia bertaubat, seterusnya menjadi orang yang baik, dia sebut keislamannya, dan akhirnya dia lihat bagaimana penghujung hayat dia. Masya Allah, barakallah. Jadi seseorang yang mati syahid. Seterusnya di sini, saya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahawa dia pernah berkata ketika para kawanan wanita dan anak-anak dari Nahawan sampai di Madinah, Abu Lu'lu'ah Fairuz, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah, menyambut mereka dan mengusap setiap kepada anak kecil dari para kawanan ini sambil menangis dan berkata, Umar telah memakan jantungku. Ternyata Abu Lu'lu'ah berasal dari Nahawan yang ditawan oleh seorang Rom, bangsa Rom, ketika mereka menaklukkan Parsi. Setelah itu dia ditawan oleh kaum muslimin. Sejak saat itu dia dinisbahkan ke daerah asal dan asal dia ditawan. Okeylah, tak betul kisah sampai Abu Lu'lu'ah tadi. Baik, seterusnya penaklukan Hamazan. Sikit lagi di sini. Penaklukan Hamazan. Dalam peperangan sebelumnya, Panglima Al-Fairuzan terluka di medan pertempuran. Al-Fairuzan ni siapa? Panglima tentera Parsi. Okey. Dia berusaha melarikan diri menuju Hamazan dan dikejar oleh An-Nu'aim bin Muqaddi dan Al-Qa'qa' yang telah mendahuluinya. Sesampainya di Hamazan, Al-Qa'qa' berhasil menyusulnya di tepi pergunungan Hamazan. Di tempat tersebut terdapat banyak kuda-kuda dan keldai yang membawa madu untuk menghalang perjalanan. Sejarahnya, Hamazan ini adalah sebuah nama. Lihat nombor kaki nombor 3. Hamazan adalah sebuah daerah yang terletak di pergunungan Iran. Daerah ini sangat dingin pada musim dingin. Silakan lihat gambar kita. Di tempat tersebut terdapat banyak kuda-kuda dan keldai yang membawa madu. Al-Fairuzan tidak sanggup lagi untuk mendaki dataran tinggi ini disebabkan lukanya yang sangat parah. Akhirnya terpaksa Al-Fairuzan berjalan kaki dan bergantung di gunung itu. Sementara Al-Qa'qa' terus mengejar dan akhirnya berhasil membunuhnya. Prajurit Islam memberikan komentar mengenai peristiwa ini. Sesungguhnya Allah memiliki para tentera dari madu. Madu ni nak disebut. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan seluruh madu-madu berikut barang-barang yang dibawa kuda-kuda maupun keldai-keldai tersebut hingga tempat ini. Tempat ini kelak dinamai dengan lereng madu. Setelah itu Al-Qa'qa' bergerak mengejar pasukan musuh yang berlari ke Hamazan. Sesampainya di sana dia mulai mengadakan saya tadi dah tertarik, saya mesti tengok sini. Dia punya perkataan dah hilang. Sila baca, mengadakan apa? Pengepungan.
pengepungan dari seluruh penjuru hingga akhirnya penguasa Hamazan menawarkan untuk berdamai dan Al-Qa'qa' menerima tawarannya. Setelah itu Al-Qa'qa' beserta pasukannya segera kembali kepada Huzaifah setelah berhasil menaklukkan Nahrawan dengan peperangan. Okey, saya faham. Maknanya di sini Al-Qa'qa' dia kejar. So, ketika peperangan di Nahrawan itu masih lagi berlangsung, Al-Qa'qa' dia pergi ke Hamazan ini untuk kejar Al-Fayruzan tadi. Sampai sana dia pun hapuskan Al-Fayruzan tersebut dengan mengambil apa-apa yang ada di tempat itu. Namun dalam masa yang sama, dia akhirnya berjaya untuk mendapatkan dia kata perdamaian antara tentera muslimin dan juga penduduk di Hamazan itu tadi. Akhirnya tidaklah berlaku sebarang peperangan di sana melainkan penaklukan ataupun kita panggil untuk membunuh Al-Fayruzan itu tadi. Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu saja pencerahan kita untuk pagi ini. Apa pengajaran yang boleh diambil dari sini perbincangan ini? Ada sesuatu yang nak keluarkan? Yang pertama, Kak Zah, nak cakap apa Kak Zah? Sekejap lagi duduk, jom. Apa dia? Oh, Al-Nu'man suruh pasukan muslimin sekali bersabar. Jadi nak kata apa? Jangan serang dahulu tentera. Okay, keywordnya sabar. Keywordnya sabar, ya, banyakkan bersabar. Jangan tergopoh-gampang. Tergopoh-gampang ni dia amalan syaitan. Kita kalau tergesa-gesa, tak sabar kan, apa macam tadi, ketika mereka dah nampak tentera musuh semua dah keluar. Jadi kan mereka dah tak sabar-sabar kan nak keluar kan untuk perang. Tapi ada Nu'man kata apa? Relax dulu, sabar. Boleh solat lagi, ni kan? Boleh solat lagi. Kemudian ada lagi cara dia, iaitu dalam keadaan bila dia bersedia sampai kena takbir 3 kali baru keluar perang. Maknanya lama juga tu nak tunggu. Bukan kata kejap-kejap. Jadi dia suruh sabar. Kerana kita lihat kesabaran itu biasanya dia akan bawa kepada kemenangan, akan bawa kepada kejayaan. Apa pun kita nak buat, dia mesti ada kesabaran. Kalau kita tak sabar, itulah yang akan buat kita jadi orang yang rugi. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Kak Has nak cakap apa? Zulaiha, dengar ke Zulaiha? Okay, Zulaiha, kenapa Zulaiha? Menjadi seorang kafir. Akhirnya dia menjadi seorang Islam. Jadi akhirat adalah lebih important. Kita lihat kepada akhirat kehidupan kita bagaimana. Maknanya kita nampak ini pun yang apa yang Nabi SAW ada sebutkan ya. Setiap sesuatu itu dilihat pada perakhirannya. Iaitu adakah kita yang husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Orang yang mana dia pernah melakukan dosa, di awal kehidupan dia, kita tak lihat pada dosa dia yang telah lalu. Okay, kita tak lihat pada dosa dia yang telah lalu, tapi bagaimana pengakhiran kehidupan dia. Okay, dia sudah bertaubat, dia dah tinggalkan dosa-dosa dia. Jangan kita ingat lagi. Okay, kalau orang tu dah ingat, dulu ya orang tu jahat lah, tak payah cerita lagi tentang orang tu dulu jahat ke, dulu dia pernah berzina ke, dulu dia masuk game sana ke, game sini ke, dulu dia ambil dadah ke apa. Jangan lagi kita cerita-cerita lagi tentang apa yang dah jadi history. Okay, apa yang dah lepas tentang diri seseorang. Sekarang ni pengakhirannya bagaimana?
Kita tengok Tulaiha tadi kan. Tulaiha tu ramai orang boleh kata, dulu ni jadi Nabi palsu ramai orang boleh kata, dulu dahsyat pada zaman Nabi hidup lagi dia dah keluar daripada agama. Masa Nabi hidup lagi dah keluar daripada agama dah, dahsyat tu maknanya. Tapi kita lihat dalam lipatan sejarah ini ataupun dalam zaman Umar ni, tidak ada satu pun kisah yang menunjukkan ada orang yang keluar daripada kisah itu. Bahkan dia dilihat memberikan pendapatnya yang tadi tahu, yang berikan pendapat yang suruh sekumpulan kecil menyerbu terlebih dahulu, kemudian yang lain tu tunggu nanti, tunggu semua tentera musuh keluar. Itu adalah pendapat daripada Tulaiha. Ada tak orang kata, kau siapa nak bagi pendapat dulu, kau sendiri bukan? Ada tak orang cakap, tak? Orang tak kata itu kita mungkin. Itu kita mungkin kan? Nak bagi pendapat dulu, tak tahu dia macam mana. Mungkin kita macam itu. Nampak kita look down dekat orang yang dulu pernah buat dosa besar, yang dulu pernah jahat, kan sekarang dah baik. Tapi bila dia berikan pendapat, kita macam, sukalah. Dia siapa nak cakap kita kan? Dia siapa nak cakap kita? Dia mungkin sedemikian. Tapi kita nampak dalam kes ini, Masya Allah, tabarakallah, bagaimana attitude kita, dan bagaimana kita ni layan orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah baik menjadi keislamannya. Kita tak buka-buka cita-cita dia yang lama. Kita menerima dengan baik dan akhirnya nampak, Masya Allah, dia tu meninggal dunia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang manusia. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, semua tengok cakap apa ada yang ketiga. Ya, Cik Amaria nak cakap apa, Cik Amaria? Apapun yang terjadi, maksudnya kita tak dengar sangat. Oh, soalan. Kita ingat Allah. Apapun yang terjadi, nombor 3, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Cantik ayatnya. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Suka Izzah. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Ini kita panggil cerita. Kalau kita nakkan sesuatu pengakhiran yang baik, saya nak linkkan juga dengan poin yang kedua tadi. Kalau kita nak pengakhiran yang baik, maknanya kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang maha menentukan nanti pengakhiran yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kan? Contoh, kita sekarang beramal soleh tau. Tapi adakah itu menjadi sesuatu yang menyebabkan kita tak nak minta kepada Allah agar Allah mandikan kita dalam keadaan yang baik? Kita mesti kena minta. Kita mesti doa pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan tu, kau mandikanlah aku dalam keadaan yang Islam, keadaan yang baik. Kita kena minta kepada Allah. Kita tak boleh kata, tak apalah, aku ni Alhamdulillah, daripada muda sampai tua, solehah aku ni. Tak payah nak minta-minta. Tak boleh begitu. Maknanya kita ni perlu ada satu keinginan kita kepada Allah. Dan dalam solat, kebiasaannya ada banyak doa. Dalam solat ni, kita minta yang baik-baik pada Allah, kan? Ada doa-doa yang baik. Dalam solat tu ada zikir. Maknanya di situ kita minta perkara-perkara yang baik kepada Allah SWT. So di sini kita nampak bagaimana Al-Nu'man itu dia mementingkan solat tadi, kan? Solat dulu, lepas tu nanti kita pergi berang. Apa-apa jadi dah, Alhamdulillah. Sebab dalam solat tu ada doa kepada Allah SWT. Ini juga sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam sebuah hadis kursi. Allah dia kata, ana inda zanni abdi bi. Aku ini ada pada sangkaan hamba aku. Bagaimana sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik, maka pengakhirannya insya-Allah adalah baik. Tapi kalau sangka baik kita kepada Allah itu tidak baik, Allah tak sayang kita lah, Allah tak adil lah, Allah itulah, Allah inilah, Allah nak susahkan kita lah, kita kena pergi perang dan sebagainya, Allah nak susahkan kita lah, semua kena COVID ni semua lah, Allah susah kita. Tak, masa dia pakai mask kan?
Kita gunakan satu ungkapan kata atau sangkaan yang tak baik ni kan. Kenapa Allah mesti takdirkan COVID contohnya? Kan kita mula mempersoalkan benda yang begini. Sampai dah kena pakai mask dah kali ni dah kan. Susah hidup kita ni. Cuba kita letakkan sangka baik kita kepada Allah. Pasti, contoh ni sangka baik lah. Mudah-mudahan Allah takdirkan begini, ada hikmah yang lain. Kan? Ada hikmah yang lain. Kita lebih menjaga kesihatan kita, contoh kan? Kita lebih menjaga akan satu dan yang lain. Itu keadaannya. Kalau dulu tak pernah nak tanya pasal member tu kan, sekarang dah tanya lah. Kau okey lah. Macam itu keadaannya. Hikmah. Maknanya dulu tak rapat, sekarang rapat. Walaupun ada penjarakan social distancing. Tapi kita nampak, walaupun saya nampak hari ni, walaupun kita tak jumpa orang. Dululah masa yang awal-awal tak jumpa orang. Walaupun kita tengok, kita kena duduk jauh-jauh. Tapi kita nampak Allah tu makin rapat. Sebab kita saling bertanya. Kita nak beritahu tentang orang lain. Sakit ke tidak ke kan. Keprihatinan kita itu tinggi. Yang mungkin dulu kita pun tak kisah pasal orang nak sakit ke COVID. Cakap, kalau nak sakit kan biar lah bukan masalah kita. Tapi dulu masa awal-awal itu masa awal dengan orang kena COVID, apa rasanya? Kena COVID ni gitu kan. Tak bisa kena COVID Sekarang COVID nanti baik dia masalahnya begitu. Dan sebab kita dah berubah kan ni. Tapi hikmahnya yang kita nak kata, kita lebih prihatin dengan orang lain. Maknanya disebut sangka baik kita kepada Allah kan. Kita nampak sangka baik kita kepada Allah. Cuma kalau sangka baik kepada Allah tak ada. Semua nampak yang buruk. Sebab itu dalam hadis ini Allah kata, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama dengan hamba itu selama mana dia itu mengingat aku. Kita kalau ingat Allah, dalam apa juga keadaan Allah tu akan ingat kita. Allah tu akan sentiasa bersama dengan kita. Makna bersama dengan dia, Allah akan berikan kepada kita dengan kekuatan, Allah akan berikan kepada kita dengan kesabaran, Allah akan berikan kepada kita dengan jalan keluar. Walaupun perkara yang kita lalui itu adalah hal yang begitu susah sangat dalam hidup kita. Ia sesuatu yang kita kata, orang kata tak boleh answer, tak boleh angkat lah, susah sangat. Tapi kerana kita jadi seorang muslimah yang sentiasa ingat kepada Allah, susah macam mana pun dugaan dalam hidup kita ini, kerana Allah bersama kita tadi kan, akan ada jalan keluarnya. Kekuatan kita, semangat kita, dia terus ada dalam diri kita. Okey, begitu. Ada yang terakhir, kalau ada sesuatu yang nak berikan di sini? Oh, okey. Saya nak rephrase balik dulu. Sekarang tu banyak yang if you all the information is not correct, it's not your party, it's not wrong, kan saya gitu. Tapi kalau kita tahu tak ada orang tu memang kita boleh percaya itu. Bagian sangat cerdas. Apa ni? Saya faham apa. Ada siapa yang boleh kecilkan sikit? Sebut. Ada siapa boleh kecilkan yang mana saya tak terfikir sekarang? Kita nak cakap. Ada link tapi tak semestinya 100%.
Tabayyun. Oh. Kita mesti Ah, sumbernya. cek sumbernya. Betul ke Cik Amalia nak kata betul? Okey. So kita kena cek sumbernya. Adakah siapa yang menyampaikan? Kalau yang menyampaikan itu adalah orang yang firqah, sebagaimana Umar bin Khattab itu tadi. Okey. Apa yang dia sampaikan itu insya-Allah kita yakin confident ini adalah betul. Tapi kalau orang tu kan dia cakap pun tak repeat, apa dia cakap memang tak tahulah, sumbernya tak ada dan sebagainya. Di situ memang boleh berlaku penolakan pada apa yang disampaikan. Okay, kita pakai ini sebagai memeriksa sumbernya bila kita mendapatkan sesuatu, lebih-lebih lagi tentang hal agama. Siapa yang bercakap tentang hal agama, adakah kita boleh terima pula tentang apa yang disebutkan? Tapi kalau jelas bila dia sampaikan tu ada referensinya, betul. Kefahaman juga penting. Kadang-kadang orang ramai keluarkan reference. Kita ramai, semua orang boleh keluarkan dalil. Semua orang boleh cakap, oh ni hadis Nabi kata gini, ni Al-Quran kata gini. Tapi kadang-kadang kefahamannya, ada juga ramai orang yang sesat menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memiliki pemahaman yang melampau. Contohnya, mereka guna ayat Al-Quran. Kan? So kita tak kata, oh sebab dia guna dalil, dia ada dalil, mesti betul. Tak juga. Tapi bagaimana kefahaman mereka terhadap sesuatu dalil yang mereka gunakan. Okay? So bila kita mendapatkan apa jua info, maklumat berkaitan tentang agama terutamanya, perlu lebih berhati-hati. Ataupun orang ajar kita tentang suatu amalan, kan amalan ini apa tu bagus kena buat, kan mandi, tujuh air perigi ke apa kan, ni senang dapat jodoh. So kita kena fikir juga, ni betul kita hari dia ajar ni kan. Dia pun kata, mestilah betul sebab mandi ni sunnah. Dia kata sunnah tau, mandi ni sunnah kan. Kita okey, mandi tu sunnah. Yelah, hari Jumaat sunnah mandi ke? Ada sunnah hari Jumaat mandi. Kemudian hari raya, pada hari raya ada sunnahnya mandi. So kita kata, okeylah sunnah. Tapi adakah part ini dia betul-betul sunnah? Ini yang kita panggil sebagai memeriksa kembali setiap sesuatu yang kita peroleh dalam peramalan agama. Sebab begini, agama ini kalau kita ambil semua secara sempurna, main ambil bakal tangkap muat sajalah. Apa gunanya wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah? Okay? Tak ada gunanya ada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan maknanya ada hadis Nabi SAW dalam agama kita ini? Tujuannya adalah supaya tidak ada campur tangan manusia sehingga boleh terbentuknya agama yang baru tentang Islam. Itu maknanya. Dan kalau tak semua orang ada kefahaman agama tentang Islam dengan kefahaman yang pelbagai, maksudnya kefahaman yang salah, yang berbagai yang salah. Yang akhirnya kita pun keliru, kita nak ikut yang mana salah. Jadi jangan selamatnya lah ikut Al-Quran dan As-Sunnah dengan kefahaman para sahabat, kefahaman yang betul. Kefahaman para ulama yang betul tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu tadi. Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja. Terima kasih di atas pelajaran-pelajaran yang dikeluarkan, atas poin-poin yang diberikan kepada kita. Ada berapa tadi kalau maksudnya? 4. Pertama apa? Sabar. Kedua? Pengakhiran hidup kita. Yang ketiga? Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Okey. Yang keempat ni? Itu poin nombor 3. Cek sumber. Okey, cek sumbernya. Okey, apa-apa pun tentang agama ni perlu tabayyun. Takut tak balik orang tak tahu ya. Cek kembali sumbernya. Okey, baik, itu sahaja perbicaraan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan, kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kelapangan masa juga untuk terus-terusan datang ke masjid
bagi mengikuti pengajian-pengajian agama. Ya, saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.